Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa masyayikhina wa man hawlana bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh, yang mana Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh berjumpa di dalam ruangan pengajian kitab At-Tafsir, daripada tafsir-tafsir para ulama kita, yang kita itu senantiasa sekarang nak memahami akan isi kandungan daripada surah Ghafir. Setelah daripada kita berjumpa dengan ikhwah kita, saudara-saudara yang dimuliai, kita telah ambil beberapa keratan daripada ayat Al-Quranul Karim, memahami akan isi maksud daripada maksud makna-makna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kehendak. Belum daripada kita nak sambungnya pengajian kita pada malam ini, insya-Allah Ta'ala kita ni telah lepas daripada ayat yang ke ayat yang ke-16 17. Ayat yang ke-16 17. Tak itu. Tu. Jadi ayat tadi itu
Allah Subhanahu wa taala diwayakkan kepada kita, kata faedahnya hikmat Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan Al-Quranul Karim ini supaya nakwi kita sebagai manusia dan hamba Tuhan yang Tuhan berjadi daripada tak ada kepada ada, dinamakan manusia al-insan, supaya nakwi jaga. Jaga berapa? Jaga satu hari dinamakan hari Yaumat Talaq, hari pertemuan, hari perjumpaan. Itu adalah maksud daripada ayat yang ke-15, 16, 17. Maka insya-Allah taala hari ni kita nak sambung ayat yang ke-18 daripada surah Ghafir. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak uwi amaran, nak uwi peringatan juga. Kata hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala nak royak. Kata pasti dia tu berlaku dan dia itu datang dengan tidak ada keraguan dan tidak adanya berpapah hati syak dan tidak. Pasti dia itu datang. Inna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Mana kata hari kiamat tu pasti dia datang. Hari kiamat ni makna penyudahan bagi alam ni. Penyudahan bagi alam ini. Maka kita tak ada pernah tengok dengan mata kepala hingga diri kita sendiri pun perkara daripada makhluk tu ia berkekalan. Tidak ada perubahan dan tidak binasa, tidak. Gapo ratik daripada kalangan makhluk yang kita tengok ni ia tak binasa, ia tak hilang, ia tak habis. Tak boleh, tak ada. Wa'ema daripada baru kepada buruk. Wa'ema daripada hidup kepada mati. Wa'ema daripada comel kepada huduh. Semua itu adalah sifat makhluk yang tidak kekal. Sifat makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kataba 'alaiha al-fana'. Allah Taala tulis di atasnya akan kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu royak kata dunia ni, alam ni adanya kesudahan itu tidak melawan. Tidak berlawan dengan logik akal cara mikir manusia walaupun sikit, tak berlawan. Yang kata berlawan makna kata dia itu tak sempurna dengan cara mikir. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni siap sedia. Pada satu hari yang kita itu kena jumpa dengan dia. Siap sedia hari yang Allah Subhanahu wa taala cedek bagi kita. Maka kiamat sughra dan kiamat kubra kita nak kecek ni kiamat kubra. Mana kiamat hak binasa habis segala makhluk. Adapun kiamat sughra tu makna kata tiap-tiap orang apabila sampainya ajal itu makna kiamat sughra. Mati itu adalah satu alamat kiamat, kesudahan, kehabisan, kebinasaan daripada hidup kepada mati. Itu adalah perkara yang sebagai orang ni boleh kita kira dan fikir. Dengan itulah akal fikiran manusia kita ni wahyu mari itu bukan mari nak memustahilkan akal. Nak membinasakan cara mikir kita, nak memunahkan, nak jadi perlawanan di antara akal dengan wahyu, tidak. Bahkan wahyu datang mari kerana nak menyempurnakan akal. Kerana nak tunjukkan akal itu kepada jalan yang lurus lebih lagi. Pada perjumpaan kita sekali ni insya-Allah taala ayat yang kita lagi akan baca ni ayat 18 daripada surah Ghafir ni. Allah Ta'ala nak wi ingzar. Nak wi amaran. Daripada hari kiamat. Kelakuan hari kiamat yang berlaku dalam tu. Dan keputusan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada hari itu. Mari kita tengok dan kita siap sediakan diri kita masing-masing
terhadap hari yang mulia, hari yang bahagia, hari yang tak bahagia bagi orang yang tak beriman, yang bukan Islam. Apakah Allah Subhanahu wa taala telah firman royak di dalam Al-Quran ini? Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Itu adalah ayat Al-Quranul Karim yang Allah Jalla wa'ala menturunkan akan ining ayat supaya jadi panduman hidup dan pimpinan bagi manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada syak baginya, tidak ada ragu baginya, pimpin bagi orang-orang yang bersifat dengan ketakwaan. Allah Ta'ala kata dalam ayat 18 tu dengan maksud macam mana? Dia kata, wa anzirhum, ay ancamkanlah, penakutikanlah mereka dengan hari yang bahaya, yang hampir. Tak kala hati-hati naik ke tengkak dengan duka cita, padahal tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sahabat yang rapat dan tidak ada bantuan, penolong yang ditaati. Itu dengan cara kasar-kasar, dengan cara sekali lalu daripada maksud yang diberikan oleh alim ulama kita daripada bahasa Melayu kita. Kemudian mari kita tengok pendetailan sedikit daripada ayat Al-Quranul Karim itu. Kalimah anzir, wa anzir. Tu wa anzir tu, dan hendaklah. Kalimah inzar, anzir di situ panggil kata suruhan, fi'lul amr. Wa anzir, dan mengingatilah olehmu ya Rasulullah hum, akan mereka itu. Dia katanya para ulama di sini, hum tu kena kepada kaum dia mula-mula. Iaitu siapa? Iaitu daripada penduduk Makkah. Mula-mula sekali. Hak yang kena dengan itu. Kemudian seluruh. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Ta'ala menyipakkan diri dia, kata, inni Rasulullahi ilaikum jami'ah. Sesungguhnya aku ni Rasulullah kepada kamu semuanya. Tak kira bangsa, bahasa, tak kira generasi mana-mana, apabila dia beranak setelah daripada kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masuk di dalam umat dia. Imma ummatul ijabah wa imma ummatud da'wah. Sama ada umat yang beriman dengan dia ataupun umat yang pasti kena seru dia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu Allah Ta'ala royak kata wa anzirhum. Beri ancaman, beri pengingatan, beri ketakutan. Kalimah inzar ni kalau dalam bahasa Arab ni makna i'lan. I'lan ni makna kata kita beri khabar. Beri khabar tu makna inzar. Akan tetapi khabar hak biasa inzar tadi itu, yang mengandungi di dalam itu apa? Ugutan, tahdid bahasa Arab kata. Beri ada ugutan dalam itu. Apa makna ugutan? Makna kata beri pengingatan dengan cara sungguh-sungguh. Yang ni lagu tu kalau buat, cuba tengok. Makna kata royak. Akan tetapi ada dalam tu makna ugutan. Ugut buat apa? Kerana kebaikan itu klik kepada diri kita. Kebaikan tu klik mana? Klik kepada diri kita sebagai manusia. Kenapa? Kerana orang yang tidak beriman, lagi kita tengok bagaimanakah hidupnya mereka, bagaimanakah keadaan mereka. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibad. Tuhan suruh
ingat terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan kasih kepada kita. Tuhan sia kepada kita. Sebagai hamba ni Tuhan sia. Kalau Tuhan tak royak, Tuhan buat selalu, mana tak zalim. Akan tetapi Tuhan tak buat selalu, Tuhan suruh royak. Wa anzirhum, ingat kepada mereka. Sebab tu apabila kita mari tengok di dalam kitab sebagai perlembagaan hidup manusia hak sebenar, didapati kata, oh dalam ni royak dah, siap dah. Kita nak pergi dakwa gitu, dakwa gini, ya tak boleh sama sekali. Nampak tu tak? Wa anzirhum yaumal azifah. Apa makna yaumal azifah? Kalimah yaumal azifah ni, katanya alim ulama kita, makna kata yaumal azifah iaitu hari azifah. Kalimah azifah ni makna kata iqtirab. Iqtirab makna mendekat. Berilah pengingatan wahai Rasulullah akan mereka itu satu hari yang dekat. Salah gitu. Yaumal azifah makna hari yang dekat. Apa makna hari yang dekat? Katanya Mujahid Ibn Jabr, anak murid Abdullah bin Abbas, kata yaumal qiyamah. Yaumal azifah makna hari kiamat. Juga katanya Qatadah, gitu juga. Azifah makna sa'ah. Sa'ah ni mana masa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, tak lari daripada maksud hari kiamat juga. Dan seterus daripada ulama kita, salah satu daripadanya iaitu Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah, daripada diambilnya ilmu dia daripada Abi Umar, dia kata yaumal azifah ni kena kepada hari kiamat. Hari apa? Kena pada hari kiamat. Kemudian dia bacakan satu ayat sebagai ayat yang nak mentafsirkan akan yaumal azifah ni. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, ayat yang ke-57 hingga 58 daripada suratul Najm. Tuhan kata, azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah. Azifatil azifah, telah hampir waktu yang dekat itu. Azifatil azifah makna telah hampir, makna telah dekat masa yang ditetap itu. Laisa laha min dunillahi kashifah, tidak ada pada hari tu lain daripada Allah Ta'ala nak boleh menyelamatkan, nak mengakadkan kesusahan. Kashifah ni mana akad kesusahan, tak ada. Illa mereka yang bawa, illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang bawa keasaan iman Islam, dia klik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kena kita yakin. Ini perkara yang wajib kita itu tetapkan di dalam hati kita. Jangan kita berdegih. Walaupun dunia yang tidak tersempadan ini, orang panggil kata aulamah. Dunia yang tidak ada sempadan. Dunia yang tidak ada sakatan. Ada di dalam alat canggih itu perkara-perkara yang nak memunuhkan iman kita, keasaan kita, Islam kita, dengan beberapa kesamaran-kesamaran yang masuk dalam akal fikiran kita, di dalam pahaman kita, di dalam hidup kita, yang nak membawakan kita itu jadi punuhnya keasaan kita dengan Allah, iman kita dengan Allah, Islam kita dengan Allah, dengan perkara-perkara yang melalui alat-alat canggih yang ada di tangan, ada di dalam kocek kita, di dalam milik kita setiap orang hari ini. Terutama anak-anak muda kita, orang-orang dewasa, sama ada perempuan terutama dan orang yang lelaki. Kedua-dua ni adalah harapan bagi ummah setelah daripada dia itu
berumur naik ke depan lagi. Maka musuh Allah Subhanahu wa taala ni yang nak memunahkan Islam, ia pasti kena memunahkan gapo? Yani iman seorang dengan hari kemudian. Memunah seorang itu dengan hari kemudian dan dia bubuhnya, tarikkan dunia sampaikan dia itu tinggalnya hari akhirat ni. Sebab itulah Allah Taala duk tekan sangat di dalam Quran. Nabi SAW duk royak sangat kata di sana ada satu hari yang kita itu kena wukuf baina yadayillah, kita kena pergi duduk depan Tuhan, liyas'alallah, supaya Allah Taala itu tanyakan kita nafsan nafsah, diri seorang ke seorang. Itu panggil yaumal hisab. Dengan sebab itu kalimah yaumal yaumal azifah, kita faham dah makna kata yaumal azifah, yakni yaumal qiyamah. Biar yang kata daripada tokoh-tokoh ulama yang kita sebut tadi daripada beberapa orang. Ayat daripada suratul Najm pemari tafsir pula, dia kata azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah. Itu makna kata yaumal azifah. Katanya Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, dia kata al-azifatu ismun min asma'i yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah. Makna kata salah satu daripada nama hari kiamat. Kenapa? Kerana summiyat bidzalika liqtirabiha. Kerana dinamakan dimakian itu, menamakan hari kiamat dengan azifah kerana dekatnya hari kiamat. Dekat ke apa? Dekat nak berlaku. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bu'istu was-sa'ata kahatain. Makna kata aku dibangkit serta hari kiamat ni kahatain, seumpama gini. Makna alamat yang besar sekali nak datangnya kata kiamat itu dekat, maka bangkitnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi tak apa lama dah Nabi kita telah tinggal, akan tetapi kita ni tak usah cari kata bila nak berlaku. Fasta'id liyaumiha. Kita kena cedek kata hari kiamat tu kita nak bawa gapo gi. Kita nak bawa gapo gi kepada hari itu. Maza qaddamtum li hadzal yaumil azim. Kita kemuka gapo pada hari itu. Ada Quran depan Tuhan nak bawa gi. Sebab Tuhan kata iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Adakah kita bawa Quran? Kita min ahlillah, min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Macam mana? Kita min ahlil infaq, yang kita belanja harta. Kita ni termasuk daripada orang yang sebar ilmu pengetahuan. Kita orang yang suruh dengan baik, tegah perkara yang tak baik dengan perkara yang baik. Kita termasuk daripada orang yang sukanya kepada kebaikan. Fas'al. Cuba tanya diri kita, min ayyi sinf, kita duduk dalam bahagian mana? Adakah kita termasuk daripada ibu bapa yang terbiahkan anak kita sebagai amanah di atas kita? Itu nak dapatnya ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa'ala pada hari ini? Kalau macam mana? Itu tempat yang wajib kita sebagai orang Islam kena suluhkan diri. Asal suluh orang? Suluh diri. Nampak tu tak? Ni Allah Ta'ala raya. Azifatil azifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Kemudian, ya dekat ni sebagaimana kata lagi alim ulama kita yang kata, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Hampir hari kiamat itu berpecahnya bulan. Mana hampir? Allah Ta'ala kata dekat nak berlaku. Maka dekat ni kita tak kena ada takut. Tak kena ada rusing. Tak ada kena ada serabut. Hari nak berlaku. Tetapi yang kita kena rusing, yang kita kena takut, yang kita kena berasa di hati, gapo kita nak bawa pergi hari itu. Iman kita,
tauhid kita, ittiba' kita, ilmu pengetahuan kita, amalan kita, yang hari tu tak ada boleh. Harta walaupun anak pinak nak boleh tolongkan diri. Nafsi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada manfaat dah bagi kita harta benda, anak pinak, malaikat mereka yang bawa pergi jumpa dengan Allah Ta'ala dengan qalbil salim. Hati yang bersih. Bersih daripada apa? Utama sekali bersih daripada kita menyungutu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kira dalam masalah bab gapo. Dalam bab syariat ke? Dalam bab muamalah ke? Dalam bab pahami ke? Dalam masalah amal ibadat ke? Dalam masalah pegangit semua. Salim habis. Sempurna belaka. Usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Pakak-pakak kita usaha supaya kita jaya. Supaya kita pakak-pakak berjaya. Minta pohon kepada Allah Jalla wa'ala akan taufik dan hidayah. Supaya kita boleh bersama dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua orang ada kesusahan belaka dengan ajaran Tuhan. Kerana hufidatin al-nar bil gaba bisyahawat. Dilikungkan akan api tadi itu, makna nar, neraka, dengan perkara yang ingin oleh hawa. Wa hufidal al-jannah bil makarih. Tetapi dilikungkan syurga itu dengan benda yang kita tak suka. Tu payah tu. Sebab itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta taufik daripadanya. Taufik ni penting. Lebih daripada maqamul hidayah. Kalau kita ngaji bab ilmu yang ulama kita duk letak darajat tadi itu, manakah lebih di antara hidayah dengan taufik? Tu. Walaupun umum khusus di antara dua kalimah tu, tetapi taufik ni adalah satu anugerah yang Allah Ta'ala nak beri kepada orang yang dia kasih sahaja. Lain pada tu tak. Terkadang nampak dengan kebaikan, akan tetapi nak buat tak boleh. Awak apa? Kerana tidak ada taufik. Apa makna taufik? Kekuatan nak gerak. Berasa nak buat baik, berasa nak derma harta, berasa nak suruh dengan baik, berasa nak sebar ilmu, berasa nak buat amalan ibadat, berasa nak sara orang mengaji, berasa nak tolong anak yatim, berasa itu hidayah. Akan tetapi apabila nak buat sungguh tadi sebagaimana kita itu kuasa, dan di atas kekuasaan kita nak gerak tu, pasti kena ada taufik. Kekuatan daripada Allah Ta'ala. Tahu kata semaya subuh jamaatan itu ada faedah banyak bagi hidup seseorang Muslim. Akan tetapi betapa banyak orang tak boleh nak bangun semaya subuh jamaatan. Ini tempat yang kita kena mujahadah, kena pakai usaha, kena pakaknya piping memimpin. Jangan kita pakai cuca mencuca, jangan kita pakai, kalau bahasa saya panggil samtem, tak boleh. Ni orang ada lemah, kita kena jijak tambah. Itu bukan sifat muslimin. Sifat muslim mana heretnya. Akan tangan saudara dan tangan dia tadi itu duduk di atas watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kena duduk tawasau sama. Mari dengar musyarakah di antara kita dengan guru kita, kena duduk heret sama. Kalau lepas rebah. Tu sebab itulah muslim sifat dia duduk macam tu. Baik. Datang apa hari kiamat? Allah Ta'ala royak lagi. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Itu dia. Dekat dah bagi manusia itu apa? Hisabuhum, hitungan oleh hitungan mereka, sedangkan mereka itu duduk dalam ghaflatin mu'ridun. Ghaflah, lalai, lagi mu'rid. Apa makna mu'rid? Tak apa dah tu.
Kalimah saufa ni ada sama. Qah dulu, qah dulu, qah dulu, qah dulu. Sampai masa tak ada nak buat gapo. Tu makna kata perkara syaitan rajim tu itu permainan dia. Faham tu tak? Baik. Juga Allah Taala kata, "Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru." Maka tak kala mereka melihat azab itu dekat nak jadi, maka hitamlah, celaklah muka-muka mereka yang tak beriman. Memang. Apabila datangnya hari ni, orang yang tak beriman, hak itulah makna kata rugi. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Hari kiamat orang tak beriman itu hitam muka. Hitam muka makna macam mana? Mana tak bahagia bagi dia. Hari kecelakaan bagi dia. Hari kebinasaan bagi dia. Lagi akan kekal mereka itu di dalam api neraka abadan abadah. Tidak ada hari yang mereka itu nak keluar tubik daripadanya. Dengan sebab itu, kenapakah? Kerana mereka itu agang dan takabur dengan ajaran, terutama dengan kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agang tu. Bukan sekadar tutup, bahkan faham akan maksud serta melaksanakan apa yang dikehendakkan dengan dua kalimah itu di atas hidup kita. Sebab itulah setengah daripada guru kita masa kita duk belajar mengaji, dia kata, apakah Rusia, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tulisnya Sahih Bukhari. Apakah bab awal-awal sekali, mula-mula sekali yang Imam Bukhari tulis di dalam kitab sahihnya? Apabila kita buka kitab Sahih Bukhari, didapati kitab mula-mula iaitu kitab Bada'il Wahyi. Permulaan wahyu. Wahyu ni makna apa? Makna i'lan. Berita daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara cepat turun di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Itu makna wahyu. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala menutupkan akan kitab dia, yakni Sahih Bukhari, dengan kitab apa? Dengan kitab Tauhid. Dengan kitab yang kita mengasaskan akan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir bagi Bukhari sepatut dan layak bagi kita sebagai umat Islam kena ingat dan faham dan amal dengan hadis itu. Hadis Sahih Bukhari. Akan tetapi amal tak ada nak royak lagi situ. Kenapakah Rusianya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mentutupkan bab dia dengan kitab dia dengan kitab Tauhid dan mulakan kitab dia dengan kitab Bada'il Wahyi? Apa hubungan di antara Bada'il Wahyi, kitab wahyu, dengan kitab Tauhid? Apa? Katanya alim ulama kita yang tolong duk khidmatkan kepada Sahih Bukhari dan tahunya tujuan Ibu Bukhari buat kitab tu sebagai kitab as-sahhul kutub ba'da kitabillah, sesahih-sahih kitab lepas daripada Al-Quranul Karim. Kerana tujuan Bukhari buat macam tu dia kata siapa dia hidupkan hidup dia di atas alasan wahyu sepanjang hidup, nescaya akan dikhitamkan, akan menyudahikan akan diri dia dengan kalimatul la ilaha illallah. Sebagai Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu maksud Ibn Bukhari. Nak boleh mengucapkan kalimah itu di atas lidah, pasti dia kena berjalankan diri dia semasa dia hidup mari tu di atas wahyu Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena mengaji kitab dia.
apakah wahyu Allah Ta'ala nak daripada kita, kita kena mengaji, kena tahu. Sepatut layak dengan kita kena tahu. Hawak apa? Kerana kita nak pakai dia. Kalau kita tak mau nak tengok dia, tak mau nak tadabbur isi kandungnya dia, nescaya kita nak melaksana lagu mana? Kita tak kuasa nak melaksana. Apabila kita tak kuasa nak melaksanakan akan isi kandungnya wahyu ini semasa kata kita hidup, jangan mimpi kata kita nak khitamkan hidup kita dengan qauli la ilaha illallah. Tak. Kerana ulama dia kata, laqad ajarallahu al-karim 'adatahu bi karamih anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi. Allah Ta'ala memperlakukan perjalanan hidup dia, perjalanan hidup manusia itu dengan kemuliaan dan kelebihan daripada Allah Jalla Jalaluh. Sesiapa hidup di atas satu perkara, nescaya dia akan mati di atas satu perkara itu. Siapa dia mati di atas satu perkara itu, nescaya dia dibangkitkan dalam keadaan itu. Itulah maksud kata kita kena tadabbur, kena mengaji, kena belajar akan isi kandungan Al-Quranul Karim sebagai kitab perlembagaan hidup bagi kita sebagai manusia yang nak pakai umur atas muka bumi ni sementara. Bukan nak kekal sini, sementara saja. Nampak tu tak? Wali kulli syai'in ajal. Tiap-tiap perkara tu ada masa dia. Ada masa dia. Sebab tu kita tengok orang zalim, orang duduklah lah mana atas dunia ni, walaupun setara mana pun menyalahi Tuhan, Tuhan boleh hidup. Buat apa? Kerana Tuhan kata, nak tempoh masa kepada dia. Masa dia. Kalau Tuhan nak ambil salah, tak tinggal sorang habuk dah muka bumi ni, akan tetapi, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Kan tapi Tuhan nak, takhirkan. Tempoh dia. Kerana Tuhan tahu dia kata, umur dia banyak mana. Hidup lagi. Akhir Sahih Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tu hak Bukhari akhirkan kitab dia. Nampak tu tak? Akan tetapi itu adalah amalan yang kita kena amal. Semua. Baik. Itu maknanya daripada ayat tu yang kata wa anzirhum yaumal azifah. Ya Rasulullah, berilah amaran, pengingatan oleh engkau ya Rasulullah akan manusia itu satu hari yang dekat nak berlaku. Katanya azifah, sebagaimana kita dengar dah beberapa alim ulama yang kita bawa datang mari sepuas hati. Kata kita ni ambil ulama kita, mari tafsir azifah ni siapa? Sufyan ibn Uyainah bukan orang biasa. Orang alim besar sampai boleh jadi guru bagi Imam Asy-Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah, dan Imam Syafi'i banyak ambil ilmu daripadanya. Ya tafsirkan, dia kata azifah tu mana? Yaumal qiyamah, hari kiamat. Itu nak ayat tu. Kemudian dia baca azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah. Tu ulama kita hak kita nak ikut. Baca ayat Quran wik kita, tafsir Quran dengan Quran pula wik kita. Puas hati. Nampak je tak? Sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa tokoh daripada alim ulama kita, salah satu iaitu Abu Ishaq As-Sabi'i. Baik. Kemudian benda yang berlaku pula, berlaku gapo hari kiamat ni, keadaan macam mana hak berlaku. Idzil qulub. Apa makna idzil qulub? Maknanya kalimah idzil qulub, kalau kita nak terjemah bahasa kita, makna kata tak kala hati-hati orang-orang. Tu, hati-hati orang lah. Tu.
hati-hati orang yang tak beriman, itulah maksudnya. Tuhan dah sungguh bagi orang tak beriman. Hari ni ya baik dengan orang tak beriman. Maka alhamdulillah, mari kita sama sedikit. Biarlah ada sedikit daripada benda-benda yang terputus saat ni. Mari kita sama sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Izzah, Rabbul Jalal, yang menjadikan kita ni, dia ni berikan segala-gala perkara kepada orang yang tidak beriman. Kita orang beriman ni boleh tengok kata Tuhan beri sungguh. Beri rezeki, beri anak pinak, beri kemewahan, beri pangkat kedudukan di dalam dunia ni, apa saja yang Tuhan beri itu Tuhan beri sungguh. Semua itu daripada Tuhan belaka. Akan tetapi apabila berlakunya hari pembalasan, hari ningga Allahu Akbar, Tuhan bila satu persatu. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah Ta'ala bila ke satu perkara ke satu perkara, satu perkara ke satu perkara. Allahu Akbar. Sebab itulah manusia, kita sebagai orang beriman sekalipun, kita kena siap sedia. Orang tak beriman ni nyanyi zalim kepada diri kerana gapo? Kena masuk dengan kau cerak. Sebab tu apabila Allah Ta'ala kata wa anzirhum yaumal azifah, beri amaran semua ni. Hum ni masuk belaka lah, asalkan dia manusia dengar. Manusia kata mu bukan hidup sia-sia nah. Mu hidup ada balasan, adanya hitungnya. Apabila sapanya hari kiamat ni, lagu mana orang kafir nak jadi? Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Hani hak Tuhan ayat. Tak kalah hati-hati orang tak beriman itu naik ke tekak dia. Apa maksud naik pada tekak di sini? Makna kata jadi sebab. Makna kata jadi tak boleh nak kecek gapo-gapo. Supaya orang kita sebab. Sebab dengan sebab gapo? Serabut teh tu datang. Serabut teh datang daripada mana? Wa imma daripada dengar, wa imma daripada tengok. Apabila dengar dan tengok, ia naik kepada otak. Apabila serabutnya, ia turun di hati. Sebab tu kalau kita tengok penyakit yang di penyakit hati itu, afanallahu wa iyyakum ajmain, mari daripada serabut. Serabut yang timbul daripada mana? Timbul wa imma daripada kita tengok, wa imma kita dengar. Waktu orang tak beriman ini, ia tengok keadaan hari kiamat. Tengok ke apa? Mai kita tengok Abu Aliyah Ar-Riyahi, dia tafsirkan ayat kata idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Makna gapo? Abu Aliyah ni salah seorang tokoh ulama alim tafsir di kalangan tabi'in. Bukan biasa. Sebagai alim ulama kita nakalkan pendapat dia, perkataan dia, huraian dia, duduk di dalam kitab-kitab tafsir. Dia kata datang hari itu Allah Subhanahu wa taala serta para malaikat. Malaikat tu banyak datang hari itu hari kiamat tu. Tidak tahu bilangan malaikat tu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nak kata banyak. Allahu Akbar. Ya Rabbi sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah buat kita semua daripada hara-hara. Rabbi qina azabaka yawma tab'atsu ibadak. Itu doa maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan aku, selamatlah kita semua hari yang membangkitkan hamba. Adaduhum la ya'lamuha illallah.
adat dia, bilangan para malaikat tak ada boleh bila walaupun sore mana-mana pun malaikat Allah Taala. Mari malaikat dibawa datang pada hari itu tu syurga. Bawa datang hari itu syurga. Dan bukanya pintu syurga. Boleh tengok akan syurga tadi itu tiap-tiap orang. Sama ada orang molek ataupun tak molek. Boleh tengok belakang. Dan di atas syurga tadi itu, mana di pintu syurga tadi itu, ni apa nama iman kita ni. Ni iman kita. Adanya para malaikat rahmah. Malaikat yang senantiasa duk senyum. Yang mukanya elok. Yang baunya sedap. Yang cakap pennya molek. Itu malaikat. Apa panggil malaikatur rahmah. Duk jaga syurga. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha bimannika wa fadlika ya arhamar rahimin. Sehingga Allah Ta'ala letakkan tepai manusia winapa tak balik kanan. Dan bau syurga tadi tu, cuba kita tengok. Bau sedap dia tu katanya Abu Aliyah yang ambil ilmu daripada sahabat-sahabat daripada Nabi SAW, 500 tahun perjalanan ni makna terbau dah. Bagaimanakah rupa ni? Rupa ya. Nak kita khayal dalam otak. Kata ini adalah jannah. Hak Tuhan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ha ni, wadkhuli jannati. Tuhan panggil suruh kita masuk dalam tu. Hak ni hak kita. Umur kita hak asan bawa datang mari. Kemudian hak tu tak apalah. Pakak tengok, pakak nak belaka. Pia tak save hak benda hak molek. Ha? Wa yu'ta bin nar, dan dibawa api mari. Bawa neraka mari. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dibawakan hari itu api mari. Api neraka dibawa mari. Kemudian bawa tadi neraka tu ada berapa kata Abu Aliyah ni? Ada 70 daripada tali untuk buat heret dia. 70,000 daripada tali. 70,000 tali nak heret, malaikat heret mari. Khayal tengok. Ni benda bukan khurafat. Benda yang wajib kita sebagai orang beriman dengannya. Ni perkara yang ghaibi. Kemudian dibukakan pintu api neraka tu. Di atasnya malaikat yang kasar, yang tak senyum, yang tidak ada rahmat, yang tidak ada sia. Dan wak api neraka tadi itu perjalanannya 500 tahun juga. Panas dah. Maka katanya apabila orang kafir tu tengok api neraka dengan seitu dimakian, itulah Allah Ta'ala rayak tentang hal dia, kata idzil qulubul ladal hanajiri kadhimin. Hati itu jadi seolah kata sebab kadhimin. Katanya Abu Ikrimah dan Suddi, kadhimin bermakna sakitin, tak boleh nak kecek ke apa. Kadhimin mana sakitin, senyap. Awak apa senyap? Kerana serabut mari di hati. Seolah kata nak kehek apa tak boleh, nak telai apa tak boleh terlekat. Sebab nak kecek tak boleh. Senyap. Nak kecek apa tak boleh. Pakat duduk dia. Tak tahu nak buat kanu lah. Itulah maksud kata idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Tu makna dia.
apabila ayat ni dibaca, dipanggilkan. Ni Abu Aliyah ada cerita kata, diserukan oleh Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim seru, ya Rabb, hei Tuhan, janganlah membinasa akan aku ni dengan salah aku. Dikatakan panggilnya Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihi assalam, kata, ya Allah, janganlah ambil salah aku salah. Bagaimana kita? Bagaimana kita, mana orang tak beriman? Hak teruk lagi orang tak beriman. Setara anbiya, setara nabi-nabi, rasul-rasul, ning ya bimbang diri dia. Apabila nampak gambar itu mari. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, cerahkan hati kita selaput tu. Hak tak nampaknya hak Tuhan ada royak. Takut sesal lepas daripada tu tak ada hari kita nak boleh kembali kepada dunia. Kenapa? Tu dia. Itulah makna kata idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Kadhimin makna senyap. Allah Ta'ala kata, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Hari yang kita pakat bangkit diri kita, malaikat-malaikat berbaris-baris, tidak bercakap mereka itu malaikat, mereka yang Allah Subhanahu wa taala izin suruh cakap, maka bercakaplah dia tu cakapan yang benar. Pakat serabut nak kecek ke apa? Hari ni kita pakat luarnya bercakap, ambil di Kuala Lumpur sampai Kelantan, Kelantan sampai Kuala Lumpur, bakok sampai berjalan, berjalan sampai bakoknya, cecek tak berhenti-berhenti. Sebab apa? Ya tak kena duk mikir ke apa. Tapi kalau orang kena duk guna otak, guna cara mikir, ya senyap sikit . Otak ya banyak duk kira. Nak jadi lulusnya apa kandak-kandak dia tu. Tu mana gitu. Nampak tu tak? Inilah orang panggil kata makna ya Allah Subhanahu wa taala doa idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Awak apa jadi sampai begitu lalu ya Allah? Awak apa jadi sampai begitu lalu? Kenapa? Awak apa? Sebab tu ayat belakang pada tu, ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Makna kata apa nama ni, padahal tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sahabat yang rapat. Lah mana? Mari kita tengok. Ia kata ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Mari kita tengok. Alim ulama kita dia nak uwi apa maksud? Maksud di sini kata ma lidh-dhalimin min hamimin. Hamim makna kekasih. Kekasih makna pembantu. Apabila kita ni terlekat satu perkara, kita rasa sebab tak ada jalan nak keluar, sama ada masalah gapo apa masuk di atas kepada diri kita, setelah daripada kita menajak Allah Ta'ala ni, kita nak pergi kana? Pergi cari asbab yang nak menajahkan kita daripada benda yang kita duk sebab tadi. Tak kira harga apa dalam hidup kita, gitulah manusia. Tak ada boleh lari. Sama ada masalah perniagaan, sama ada masalah makin semua. Gapo hati? Kena pergi cari Tok Nebel we tolong kita. Kena pergi cari Nayu Oboca Obota. Ni kita. Kena pergi cari Tok Begawa. Kena pergi cari Menteri. Wasa sebab dah ni kita. Tetapi Suddi kata ma lidh-dhalimin,
Pakai ma tu pakai ma nafiyah tu tidak. Ma nafiyah hijaziyah. Tidak ada. Bagi orang-orang yang zalim. Pihak orang zalim di situ. Orang yang zalim di sini, katanya ulama, makna orang yang menjadikan bagi Tuhan itu ada menyungutu. Sama adalah masalah pegangnya dia, masalah hukumnya, masalah amal ibadat, ada wak menyungutu dengan Tuhan. Tu buku usah dengan Tuhan. Hak ni hak bimbang ni. Sebab benda halus. Benda yang terkadang orang ada ilmu sendiri pun glitch. Ni takut. Duk tengok nampak gagah-gagah. Hai, belum tentu kata gagah tu yang nak jadi selamat sama. Tak. Demo tu gagah tak ada duk apa. Bunyi khabar tu jatuh sakit. Hai, kok mana kita berjumpa? Marah ni pada segar-segar. Hai, tak tentu. Demo tu gak ikut tanya royak boleh belakang alim. Tak tentu kata yang nak selamat ke tak. Kalimah selamat tak penting. Tu. Faham tu? Ni. Kemudian dia kata, tidak ada bagi mereka yang menzalim akan diri-diri mereka tadi itu dengan menyengutu akan Allah daripada orang dekat daripada mereka yang nak membantu mereka. Orang dekat nak bantu tak boleh. Katanya alim ulama di sini, makna kan orang dekat di sini. Katanya orang mula-mula sekali hak Nabi dakwah daripada kalangan orang musyrikun, waris-waris Nabi ya. Bukan orang luar. Akan tetapi kalau ia tak beriman, ya Allah, lah mana jadi? Tak. Sebab itulah Abu Talib sebagai ayah bagi Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nabi kata walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalaulah tidak sebab aku nasihat duk patak. Patak ke? Patak api. Tapi hak ia kena azab, serengeng-rengeng azab, tak kaki di atas api gelegak tak. Khayal. Cuba kita khayal tengok. Ni bukan benda tak sungguh. Tu hewan hudah sungguh. Kalau tak itihan ni tu hewan hudah sungguh. Beringat diri. Tak usah beringat hak lain, sekadar ni. Anfusakum, ku anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum kamadian. Kita dulu. Itu pahara tu nah. Makna kata gabak hamim. Orang dekat. Dok kena mata hidung waris lagi. Dua beradik lah kita kata. Ibu bapa kita kata. Sedarah, sedaging. Tu. Tapi maliz zalimin min hamimin wala syafi'. Apa mana syafi'? Syafi' ni mana pembantu. Nah, pembantu. Walaupun kita tak ada sedarah dengan dia, tak ada rapat dengan dia, akan tetapi boleh juga kita buat kira dengan dia. Itu panggil syafi'at. Di sini Tuhan kerak belakang. Kerak dua-dua. Takut tak Tuhan tak waris-waris, tapi orang lain boleh. Tak boleh. Terputus habis sebab-sebab mereka daripada kebaikan. Tak ada. Kebaikan mana nak heret dia tubik daripada seksa tu pergi kepada syurga, tak boleh. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Allahu akbar. Tak masuk syurga orang yang zalim tadi itu sehingga uta masuk lubang jagung. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikian itulah aku balas orang yang tak beriman. Sebab tu Islam, iman yang Tuhan kita, nasib baik. Untung nasib baik sekali, untung sekali-kali. Itulah nak kita baik. Yuta' mana-mana yuta', yakni ditaati. Dia pakai kita suruh dia buat. Tak gitu tak ada. Tolong hamba sikit. Tak apa hamba tolong. Tak ada gitu. Bagi siapa?
bagi orang yang zalim. Zalim hak mana ni? Orang yang zalim akbar. Makna zalim tak beriman dengan Tuhan dan menyengutu dengan Tuhan. Dua. Tak beriman langsung ataupun beriman tapi menyengutu Tuhan. Kena hak ni. Hak ni lah takut. Kita tak usah buat mudah nah. Tak usah puak masalah ni. Tak ada puak. Puak nak tolong apa tak boleh ni pasal ni puak. Tak boleh buat gapo. Ramai orang tapi tak boleh buat kira gapo sorah bau. Saja. Lagu mana macam misal sikit gini ha. Orang tu Tuhan tanda mati hari ni. Marilah orang ziarah dia berjuta orang pun. Boleh buat apa? Tak boleh. Ia akan mati. Ia akan keluar roh daripada jasad dia. Lah mana kena jadi gitu? Orang mari sejuta orang pakai ziarah dia. Tak mati dah. Akan melancai. Apa nama obat hati mari. Dah. Lah tu dah. Oh ramalah puak kita duduk di belakang. Nak tak selamat lagu mananya ramah duduk di belakang ni. Tak. Selama mana kita tak berimeh, tak jaga keasaan kita dengan Tuhan, ramah setara mana pun tak boleh. Tuhan kata, "Malil zalimina min hamimin wala syafi' yuta." Tu dia. Tu dah. Ni tempat yang kita kena ambil pengertian. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahu akbar. Ia Allah yang mengetahui pandangan-pandangan yang khianat. Makna kata kita gerak mata kita ni untuk nak mengenak. Kerana ada pada zaman hak dulu ni, mana zaman orang Arab ada zaman kita pun. Nak buat mengenak orang ni guna mata. Sebab tu dalam ilmu sihir panggil apa nama? Al-ain. Al-ain. Al-ain ni makna tengok dengan mata tapi menyebabkan orang tu jadi sakit. Menyebabkan orang tu jadi binasa. Menyebabkan orang tu jadi susah. Menyebabkan orang tu jadi punuh. Guna mata. Buat perik-perik ke, adalah cara-cara dia. Yang orang habis ilmu, habis tu dia tahu. Tuhan kata, ya'lamu kha'inatal a'yun. Kha'inah ni mana kata? Khinat. Nak perik mata, tak ada apa, kabut masuk. Perik boleh tak? Tak apa. Bulu mata masuk. Oh, pedih perik mata. Tak apa. Tapi hak perik pasal lain. Hak pasal kelip-kelip pasal lain. Untuk nak memunahkan go tu. Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala akan hisab akan itu perbuatan. Hisab. Kelik atau hisab juga. Sebab kita kelik tu. Gitu. Orang mati. Orang binasa. Orang jadi sakit. Orang jadi putus. Dengan rezeki ke apa? Dengan sebab kita pergi mata sekali. Tuhan ambil salah dengan kita. Tu hisab. Bahak lain tak nak kecek. Nah, nak naik duk takhisi pangkat besar-besar, kita buat nyanyi kepada orang, bunuh orang, kau zalim kau orang gagal apa. Tu tak nak kecek. Nah, hak tu teruk lagi, kena teruk hak tu. Sekadar sekelip mata gini pun. Tuhan tahu. Ni apa panggil maqamul muraqabah. Kita nak duk tahu sama atau Tuhan duk pandai sama pada kita, duk tengok sama kita. Ni akak. Sebab tu dalam isi kandungan Quran ni mana kata ya ada cukup dah. Ada dengan iman, adanya Islam, adanya ihsan, cukup. Lepas tu kalaulah kita duk dengar kata orang nak mengajak kata jauh daripada Quran, Quran ni tak pandai dengan kita. Itu je kata dia tak ada kanak baik dengan kita. Dia sendiri pun tak mengajar tafsir. Dia sendiri pun tak tarik manusia kepada ajaran tafsir Quran yang ditafsirkan oleh ulama-ulama kita. Kita sekadar mari sebat. Tak juga. Kata dia tak ada kehendak baik dengan kita. Apabila orang tak ada kehendak baik dengan kita, kenapa? Pasal apa kita duk pakar pandangan dia? Cuba tak tanya ni. Apa kita kena pakar pandangan dia? Ada gapo? Tu dia.
Baik. Setengah ulama dia kata ya'lamu kha'inatal a'yun. Setengah ulama dia kata gini. Yakni kita pergi tengok perkara-perkara yang tak diizin we tengok. Ada juga lagu tu. Nampak tu tak? Tetapi sejumlah daripada ulama tu dia tafsir kata dengan perik mata untuk ada isyarat yang tertentu yang jadi menyebabkan kita buat lagu tu tubik natijah yang tak baik, yang tak bagus bagi saudara kita. Wa ma tukhfis sudur. Dan gapo wa ma tukhfis sudur? Mana barang yang duk jadi kecek tak molek dalam hati tadi itu Tuhan tahu juga. Tahu. Sebab hati ni nak boleh perik mata tak molek ke, nak boleh senyum pasal kering ke, suka pasal kering ke, ada alamat-alamat yang tak molek tadi itu, mari sini. Sebab tu kata ayat lain, dia kata innahu alimun bidzatis sudur. Allah Taala tahu apa yang duk gerak jalan dalam hati kita tu. Hak lain tak tahu dah. Mak pak kita tak tahu, hati kita macam tak tahu. Maka kita mulut tahu. Tapi Allah dan kita ni, Allah Ta'ala yang menjadikan kita tahu di sini ni. Sebab tu jangan duk niat tak molek kok orang. Betapa banyak orang Islam kita pesing kata tak suka lagi niat molek kepada gu. Banyak. Tak boleh tengok demo lebih pada kita, berasa sini lalu, berasa tak berhati lalu. Ni, hak ni mana? Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Apa yang duk sulit di dalam hati ni. Sudur. Itlaq mahal wa iradatil hal. Makna kata itlaqnya dada tapi hak nak tu hati duk dalam dada tu. Nah, tu nak ayat kata itu adalah uslubil Quranil Karim. Pada tu setengah daripada makna yang Allah Subhanahu wa taala nak ayat kita tahu. Kemudian ayat yang terakhir, wallahu yaqdi bil haqq. Dan Allah akan menghukumkan dengan benar. Allah Subhanahu wa taala akan hukum dengan apa? Dengan benar. Wallahu yaqdi bil haqq. Allah Subhanahu wa taala itu akan hukum dengan apa? Dengan benar. Benar di sini katanya Muqatil, dia kata bil haq ay bil adl, dengan keadilan. Dengan apa? Dengan keadilan. Tuhan wa adil. Allah Subhanahu wa taala wa adil. Allah Taala yang menghukumkan dengan benar, mana Allah Taala yang hukumkan dengan adil. Al-haq di situ tanda kata al-adl, mana adil. Tuhan hukum dengan adil. Adil mana? Mana letakkan satu perkara betul kena pada tepat. Sebab tu Abdullah dengan Sa'id ibn Jubair, Abdullah bin Abbas dengan Sa'id ibn Jubair, dia kata wallahu yaqdi bil haqq, makna ay qadirun. Allah Taala kuasa ay yajziya bil hasanatil hasanah wa bis sayyi'atil sayyi'ah. Allah Taala itu kuasa nak balaskan kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Makna Allah Taala itu kuasa. Memang Tuhan kuasa. Innahu ali ala kulli syai'in qadir. Tuhan kuasa. Wak molek Tuhan balas molek. Wak tak molek Tuhan balas tak molek. Nampak tu tak? Sebab tu ulama dia kata ya bna Adam if'al ma syi't kama tadinu tudan. Hei anak ada buatlah nak buat gapo. Sebab gapo? Balasnya mengikut kita buat. Buat molek boleh molek, buat tak molek. Kita zalim kat orang zalim pula kita. Kita tipu orang tipu juga kita. Kita sempurnakan timengi suka teh. Orang pun sempurna timengi suka teh pada kita. Sama-sama manusia tu dulu. Kemudian hari akhirat esok Tuhan balas pula sekali lagi. Tu dia. Kita buat molek, boleh molek. Sama-sama manusia ni Tuhan balas molek. Tapi ingat satu kaedah. Ulama akhlak yang ajar kita kata, kita buat gapo jangan bakit. Kita wi gapo kau orang jangan bakit.
Sebab kalau kita bakit, habis kebaikan kita. Dan Tuhan tak akan balas kepada kita. Wa nut'imukum liwajhillah. Kita wi makan ke dia kerana Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tak ada nak syukur, tak ada nak tu, tak ada nak puji, tak. Wi makan. Allah Ta'ala akan balaskan kepada kita. Tak pasti daripada kita orang hak kita buat tu, tak. Kadang orang luar suku sakak kita tak kenal apa. Yang mari buat kebaikan itu kepada kita. Itu janjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tu tak? Sebab itulah Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, tak kala Abdullah bin Abbas tafsir kata, huwa qadirun, Allah Ta'ala itu kuasa ala ayyajizya bil hasanatis al hasanah wa bis sayyiatis sayyi'ah. Allah Ta'ala kuasa nak membalas di atas bahawa nak membalas ia dengan kebaikan akan kebaikan dan dengan kejahatan akan kejahatan. Imam Ibn Kathir dia wahri satu ayat, dia kata Abdullah bin Abbas faham daripada ayat ni. Ayat mana? Ayat daripada suratul Najm. Tuhan kata liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanul husna. Supaya Allah Ta'ala membalaskan mereka-mereka yang buat tak bagus dengan apa yang mereka itu buat. Dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan mereka-mereka yang buat kebaikan dengan kebaikan yang dia buat. Tu yang kuasa. Buat molek boleh molek, buat tak molek tu mana al-adl. Tu mana adil. Heran tu. Maka di antara pendapat Abdullah bin Abbas dengan Sa'id ibn Jubair dan Muqatil tidak jadi berlawan. Muqatil kata bil haq ay bil adl, dengan keadilan. Allahu akbar. Baik. Kemudian dia kata walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Ini akhirnya. Dan mereka makna kata perkara-perkara yang disuruh. Walladzina yad'una min dunihi, makna kata sedangkan apa-apa yang mereka itu seru selain daripadanya, iaitu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknalah di sini. Makna kata ulama kita nak wayak di sini ni, dia kata kepada kita dengan cara jelas. Dia kata kerana di sini walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha was-sami'ul basir ini. Mana kata dan mereka. Maka di situ pakai mubtadah lalulah. Tu. Maka jumlah yad'u tu jadi silah. Tu dia. Tu. Jadi silah. Kemudian aid dia tu mahzuf. Kita takdirlah. Ulama kita takdir, ahli tafsir dia takdir kata ayyad'unahum min dunihi. Yakni mereka yang seru. Tu. Seru mereka itu lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kata orang yang tidak beriman tadi itu seru Tuhan dia lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu makna. Lepas tu Tuhan dia tu, Tuhan kata la yaqduna bi syai'. Apa makna la yaqduna bi syai'? Yaqduna bi syai' itu makna katanya Muqatil, yakni la yahkumun. Mereka itu tak ada beri hukum apa-apa. Nak buat keputusan apa-apa tak boleh. Bi syai', dengan sesuatu pun tak ada apa sekarang. Sebab apa? La yamlikuna lahum darra wala naf'a wala yamlikuna lahum hayatan wala nusyura. Tak ada milik apa sekarang. Tuhan kata innal ladzina tad'una min dunil la yamlikuna min qitmir. Tak milik mereka itu walaupun qitmir. Qitmir mana? Daripada qitmir. Qitmir ni makna kata selaput yang dak bukuhnya butir tamar tu. Makna kata Tuhan lain daripada Allah yang dikena seru lain daripada Allah Ta'ala tak milik walaupun begitu. Bagaimana perkara yang dia tak milik yang nak menghukumkan? Tak boleh nak hukum apa. Sebab tu dia kata la yaqduna bi syai', tak hukum mereka itu sesuatu pun. Lepas pada tu innallaha huwas sami'ul basir. Tiada sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang sangat mendengar, sangat melihat.
Mana kata kita nak gapo tu yang menutupkan ayat ni dengan innallaha was-sami'ul basir wa apa? Nak kata manusia yang beriman semua ni. Lah mana? Makna kata apabila kita berasa lekat gapo, berasa tak sudah, berasa nak tupai, habis dah jalan ni, tumpulah kepada Tuhan yang sanggup nak dengar rayu hal kita dan Tuhan duk tengok keadaan kita. Gantung pada tu. Asal gantung hal lain. Apabila kita gantung di sini, nescaya ada jalan keluar bila dunia dan di hari mahsyar dan hari akhirat ada jalan keluar. Kalau tidak, tak. Sebab tu Tuhan tak seru-seru. Lain daripada Allah, lain daripada dia. Tupai lain daripada dia, tumpu lain daripada dia. Duk royak keadaan lain daripada dia. Tapi ia panggil tu, "Hei manusia, aku ni sangat mendengar nah, sangat melihat nah, mu serulah aku. Aku duk sentiasa nak dengar mu ni, mu nak royak gapo aku nak dengar." Soalan gitu. Mu nak royak gapo aku nak dengar, mu nak aku tengok gapo aku nak tengok, soalan gitu. Maka hei manusia, tergantunglah dengan aku, ambillah jalan ni aku, hidup di dalam hidup pemu. Supaya gapo? Supaya mu tu dibalaskan dengan sebaik-baik balasan. Baik sungguh, ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Wa arisa tu hari 10 tak molek kan? Pas 10 mana kan? 10 kali ganda dunia. Mana akal hagah, mana sekurang-kurang, selekeh-lekeh balasan hari akhirat esok 10 kali anda dunia. Hak kita dak bubuk pecah sampai ke tubik otak-otak, tubik orang-orang perut. Sampai ke gitu, sampai ke gini. Kan? Dak bubuk al-fana. Benda jadi bangkai. Tu. Tak ada bubuk hak sungguh kan. Sebab itulah kita apabila tahu tujuan hidup, legalah hati kita. Senanglah hati kita. Rasa redha tu mari. Rasa redha tu mari. Kalau kita tak faham, ya tak redha, tak pergi, ya tak pergi. Nampak? Ya tak pergi. Sebab kita tak faham. Awak apa kita dia mau buat, kita apa kita kena sabar, awak apa kita kena redha dengan qada-qada agama. Sebab kalau kita tak mari sini, ya diri kita ni yang ni mau orang habis itu tu nah, mana kata susah. Tu. Itulah sedikit daripada apa nama isi kandungan ayat Al-Quran daripada ayat 18, 19, 20. Saya memadai boleh sebagai peringatan bagi kita. Hak ni Tuhan kata fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. So kita mengingati dengan Quran mereka yang takut satu hari yang kita kena jumpa dengan Tuhan. La raiba fiha. Tak ada kena syak dah tu. Jumpa sungguh. Itulah. Maka insya-Allah lagi kita akan mari tengok pada perjumpaan yang lagi akan datang biiznillah akibat orang-orang yang dusta dengan ajaran. Akibat dia apabila ajaran siapa hak benar, ya tolak juga. Nak jadi lagu mana Tuhan akan royak satu persatu. Royak apa? Supaya kita nak suluhkan diri kita, jaga diri kita. Sebab kita ni zaman kita. Orang hak berjaya ya jaya gidah turun kubur gi habis dah. Tapi kita ni tak berjaya lagi. Makna tak najah lagi, dok tengah nak periksa. Periksa bila? Apabila turun dalam liyal haq, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Situ. Apabila nak boleh jawab, ni tengok ajaran. Soalan dok diajari hak kita nak bawa ni. Sebab tu sakutlah dengan antara hadis Bukhari dengan tafsir, dengan sirah, dengan jalannya hidup, dengan hukum hakikat apa, semua kena pergi belakang. Itulah sedikit daripada pengingatan dan pengajaran daripada isi kandungan Al-Quran pada perjumpaan kita sekali ini. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu dirahmati, ditaufik dan dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya Al-Quran. Marilah sama-sama kita sebar akan ilmu pengetahuan kita kepada saudara kita. Dan jangan lupa kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di atas kita bantu dengan tenaga, dengan harta akan pengajian kita supaya kita masuk di dalam masuk di dalam
apa yang Allah Ta'ala nak bagikan ganjaran kepada kita dunia ini belum daripada hari akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma dzakkirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.